Pada usia 46 tahun, tatkala ramai rakan seangkatan di layar kaca masih bergelut mengejar peluang dan sorotan, Yasmin Hani telah melangkah lebih jauh, bukan ke hadapan, tetapi keluar. Keluar dari radar industri hiburan. Namun sebelum lenyap tanpa jejak, namanya sempat menjadi sinonim dengan kemewahan, gaya hidup eksklusif, dan aura selebriti yang sukar ditandingi. Dalam satu tempoh yang singkat tetapi mendalam, Yasmin membina empayar pribadi yang berlandaskan pada estetika, keanggunan, dan kekayaan yang tidak ditampilkan secara terang-terangan, tetapi cukup untuk membuat siapapun yang melihatnya terpana. Segalanya bermula dengan satu peristiwa yang menjadi titik balik. Pelancaran jenama gaya hidup miliknya di Pavilion Kuala Lumpur. Acara itu bukan sekadar majelis pelancaran biasa. Ia lebih menyerupai festival kemewahan bersulam aura eksklusif yang sukar diterjemah dengan kata-kata. Yasmin hadir dengan gaun couture daripada pereka antarabangsa, tiba dengan Bentley Mulsanne edisi terhad, diiringi pasukan pribadi yang menguruskan setiap butiran dari cahaya pentas hinggalah haruman khas yang dicipta hanya untuk malam itu. Semua ini menandakan satu kenyataan halus, bahwa Yasmin Hani bukan lagi sekadar seorang pelakon. Dia adalah jenama. Jenama yang dibina bukan melalui lakonan atau populariti semata-mata, tetapi melalui strategi bijak dan hubungan eksklusif dengan tokoh-tokoh elit dalam dan luar negara. Dari Dubai ke Paris, dari Tokyo ke New York, Yasmin mengukir nama dalam kalangan penggemar fashion, pelabur kecantikan, dan pemburu pengalaman mewah. Seringkali dia berkongsi sekilas gaya hidupnya di media sosial, santapan petang di atas kapal layar pribadi di Monaco, sesi rawatan kecantikan bernilai puluhan ribu ringgit di Switzerland, atau koleksi barangan kemas Bulgari dan Cartier yang tidak dipamerkan, tetapi diselit halus dalam fotonya. Namun, yang paling menarik perhatian ramai adalah kediamannya yang digelar Istana Putih. Sebuah banglo 3 tingkat bernilai lebih 15 juta ringgit di Damansara Heights. Rumah itu bagaikan karya seni, dihiasi lampu gantung dari Itali, marmar dari Carrara, dan seni modern dari galeri pribadi di Eropa. Kolam renangnya bukan sekadar tempat bersantai, tetapi ruang pribadi untuk meditasi air, lengkap dengan sistem bunyi bawah air. Terdapat juga ruang aromaterapi pribadi, bilik kaca untuk koleksi pakaian musim sejuk, dan perpustakaan digital yang hanya boleh diakses melalui imbasan retina. Kediaman ini menjadi buah mulut tetamu eksklusif yang pernah diundang, selebriti antarabangsa, ahli politik, usahawan elit. Semua menyifatkannya sebagai satu dimensi yang memisahkan Yasmin Hani dari realiti biasa manusia lain. Dalam pada itu, portfolio pelaburannya mula mencuri perhatian. Saham dalam syarikat teknologi hijau di Skandinavia, kepentingan dalam jenama kecantikan vegan dari Korea, dan hartanah di 3 benua. Ada yang mengatakan dia telah membeli villa di Cinque Terre dan sebidang tanah berhampiran Tasik Como. Sumber kekayaannya tetap menjadi misteri, namun menurut laporan tidak rasmi, gabungan kecerdikan perniagaan, warisan keluarga dan kerjasama diam-diam dengan beberapa tokoh berpengaruh menjadikannya antara wanita terkaya di industri hiburan Malaysia, tanpa sebarang pengumuman. Namun, dalam kemuncak segala kemewahan, muncullah satu kelainan. Satu demi satu acara, jemputan, dan iklan yang sepatutnya disertainya, dibatalkan. Akaun media sosial yang selama ini penuh dengan visual indah dan inspirasi gaya hidup tiba-tiba senyap. Tiada lagi gambar makanan eksklusif, tiada paparan barangan mewah, malah tidak ada sepatah pun penjelasan dari pihak pengurusannya. Seolah-olah Yasmin Hani telah menutup tirai dengan cara yang paling tidak dijangka, dengan diam. Kehilangan ini bukan sahaja mengundang tanda tanya dalam kalangan peminat, tetapi juga rakan-rakan selebriti dan penggiat industri.
Ada yang coba menghubungi, ada yang tertanya-tanya, tetapi semua bagaikan berdepan dinding senyap yang tidak dapat ditembusi. Ada juga teori liar yang tersebar di forum dan blog. Ada yang mengatakan dia telah berhijrah ke luar negara. Ada yang mendakwa dia sedang menyepi untuk mencari ketenangan batin. Malah ada yang mengaitkan kehilangannya dengan satu kontrak senyap bersama syarikat antarabangsa sebagai penasihat imej sulit. Apapun kebenarannya, satu perkara pasti. Yasmin Hani telah mencipta sebuah naratif kehidupan yang sukar ditandingi. Daripada pelakon biasa menjadi ikon eksklusif gaya hidup, membina kekayaan luar jangka, dan akhirnya menghilangkan diri tanpa sepatah kata. Pada usia 46, ramai wanita sedang berjuang mengekalkan kerjaya atau mencari kestabilan hidup. Tetapi Yasmin, dia sudah lama melangkaui semua itu, dan kini hanya diam yang tinggal. Di sudut ruang tamu rumah agamnya yang kini sepi tanpa kunjungan, masih tergantung seutas choker berhiaskan berlian hitam, hadiah pribadi daripada seorang pereka Perancis yang hanya menghasilkan 3 utas di dunia. Di bawah cahaya lampu kristal Murano, choker itu seolah-olah menyimpan rahasia tentang seorang wanita yang pernah menjadi pusat semesta dalam dunianya. Di atas meja sisi, masih ada secawan teh Darjeeling, kering dan sudah berhabuk, yang kononnya menjadi ritual paginya selama bertahun. Yasmin Hani tidak hanya membina kekayaan, dia membina suasana, rasa, dan tekstur kehidupan yang membuatkan sesiapapun yang menatap sekilas kehidupannya terasa seperti sedang membaca novel mewah dalam bentuk nyata. Mereka yang pernah mengenalinya tidak akan lupa bunyi tumit sepatu Manolo Blahnik miliknya yang berdetak lembut di atas lantai marmar, irama halus yang menandakan kehadirannya sebelum dia muncul. Setiap pagi Isnin, dia akan berjalan perlahan ke ruang seninya dengan pashmina Kashmir yang hanya dipakai sekali untuk memeriksa lukisan baharu yang tiba dari Vienna. Bagi Yasmin, seni bukan hanya hiasan, ia adalah cerminan emosi, peringatan tentang dunia yang lebih luas daripada bingkai populariti. Di sudut dapur yang direka khas oleh arsitek Jepun, masih ada papan kayu jati, tempat dia memotong buah tin segar. Buah kegemarannya yang dihantar secara mingguan dari ladang di Turki. Kadang-kadang, pada jam 3 pagi, dia akan turun sendiri untuk menyediakan minuman hangat berasaskan safron dan madu. Duduk di jendela, menghadap kolam renang, menulis di dalam jurnal kulit buatan tangan. Jurnal itu, menurut pembantu rumah lamanya, penuh dengan puisi, nota tentang mimpi yang aneh, serta lakaran tentang tempat-tempat yang dia belum pernah jejak, seolah-olah dia sedang merancang pelarian yang hanya dia sendiri faham tujuannya. Terdapat satu ritual yang paling tidak dapat dilupakan. Setiap malam Jumat, Yasmin akan menyalakan lilin aromaterapi dan membuka rakaman lama lagu-lagu jazz klasik. Pilihan utamanya ialah Ella Fitzgerald dan Chet Baker. Dia tidak menari, tidak menyanyi, hanya duduk memejam mata di sofa baldu ungu, seperti sedang menghantar dirinya ke satu dimensi masa yang hanya wujud untuk dirinya seorang. Kadang-kadang, pembantu pribadinya terdengar dia bergumam tentang masa yang terlalu cepat, atau dunia yang tidak lagi merasa seperti dunia. Yang mengenal rapat dengan Yasmin tahu bahwa dia sebenarnya seorang yang tidak suka hingar-bingar, meskipun diselubungi gaya hidup yang tampak begitu berani dan mewah. Dia lebih gemar perbualan senyap, pandangan mata yang jujur, dan momen-momen kecil yang tidak sempat direkam kamera. Seperti ketika dia menyentuh kelopak bunga mawar di laman belakang sambil tersenyum sendiri. Atau ketika dia memberi makan seekor kucing jalanan yang diberinya nama Putih, tetapi tidak pernah coba untuk menjinak. Yasmin Hani bukanlah watak rekaan yang dijelmakan untuk media. Dia adalah roh seni
yang kebetulan memilih tubuh seorang selebriti untuk menumpang hidup. Dia tidak pernah berusaha untuk menjelaskan dirinya kepada dunia, kerana dia tahu dunia hanya melihat yang permukaan. Tetapi mereka yang pernah duduk bersamanya dalam senyap, yang pernah memerhati cara dia menghirup kopi atau menatap langit malam dari balkoni tingkat 3, tahu bahawa di balik semua kilauan emas itu, ada seorang wanita yang sedang mencari makna dalam keindahan yang tidak kekal. Kini, walau dia sudah menghilang dari pandangan umum, ruang-ruang itu masih bercerita. Bantal baldu yang sedikit renyuk di ruang membaca, sisa wangi oud yang samar-samar di lorong bilik tidur, dan nota kecil yang tertinggal di cermin kamar mandi bertulis, "Ingat untuk tidak lupa siapa kau sebenarnya." Semuanya menjadi sisa-sisa kehadiran seorang wanita yang hidup dengan cara yang hanya dia sendiri faham. Dan dalam diamnya itu, Yasmin Hani seolah-olah masih hidup. Bukan di kaca televisyen, bukan di halaman majalah, tetapi dalam setiap memori kecil yang terus bernyawa di sekeliling mereka yang pernah mengenalnya. Pembaca tidak lagi menjadi penonton luar. Mereka menjadi tetamu diam dalam rumah yang indah, tetapi penuh teka-teki itu, memijak lantai marmar dengan jantung berdebar, memandang ke jendela seperti menanti kelibatnya yang tidak kunjung tiba. Namun anehnya, di sebalik semua kemewahan yang pernah dikecapi dan setiap kenangan kecil yang tertinggal di sudut-sudut rumahnya, tidak ada satu pun tanda yang benar-benar menjelaskan kemana Yasmin Hani telah pergi. Para pembantu rumah yang dahulunya tinggal bersama beliau, masing-masing sudah meninggalkan rumah itu dengan kontrak yang seolah-olah dikunci mulut. Wartawan hiburan yang dahulu pernah menjadi tetamu eksklusif dalam majelis hari lahir ke-40 Yasmin, kini juga bingung, panggilan tidak dijawab, email berbalas ringkas dan dingin, seakan satu tembok besar telah dibina di sekeliling nama itu. Ada yang berkata, Yasmin telah berpindah ke sebuah pulau pribadi di Thailand, tempat dia membina kehidupan baru jauh dari segala bentuk perhatian. Tetapi teori itu hanya berasaskan sekeping gambar kabur yang muncul di satu forum dalam talian. Seorang wanita berambut panjang, bergaun putih, sedang membaca di tepi pantai. Dan tidak ada apa-apa yang benar-benar membuktikan itu adalah dirinya. Gambar itu telah dipadam hanya beberapa jam selepas dimuat naik, menambahkan lagi lapisan misteri yang menyelubungi kisah ini. Sementara itu, beberapa jiran di kawasan elit Damansara Heights melaporkan sesuatu yang aneh. Lampu rumah Yasmin kadangkala menyala pada waktu malam, hanya sebahagian ruang tertentu, seperti ruang seni dan balkoni tingkat atas. Tidak ada kereta masuk atau keluar, tiada penghuni tetap, tetapi setiap minggu, sebuah van hitam tanpa logo akan berhenti di depan pagar besi tempat itu selama beberapa minit. Lelaki berpakaian hitam keluar, menyerahkan sesuatu di peti surat khas yang tertutup rapat, lalu berlalu pergi tanpa sepatah kata. Tiada siapa tahu siapa yang menyuruhnya atau untuk siapa kiriman itu. Dalam satu temu bual lama, yang kini sering diputar kembali oleh peminatnya, Yasmin pernah berkata, "Saya rasa hidup sebenar bermula bila kita berani untuk tidak kelihatan." Ketika itu, kata-katanya dianggap sekadar falsafah seni atau gaya selebriti yang ingin tampil berbeza. Tetapi kini, kata-kata itu bagaikan petunjuk awal kepada keputusan yang dia mungkin telah rancang sejak lama untuk perlahan-lahan lenyap dari dunia yang pernah dia kuasai. Namun, tiada siapa pasti. Koleksi barangan antik, pakaian couture, bahkan lukisan bernilai jutaan ringgit, semuanya masih berada di tempat asal. Tiada tanda dijual, tiada pengumuman lelongan atau pemindahan aset. Juru bank pribadi enggan memberi komen, dan mana-mana rekod keuangan terbaru seakan-akan disorok rapi. Ia seolah-olah seluruh identiti Yasmin telah dibekukan dalam masa, dan dunia
hanya ditinggalkan dengan kesunyian yang terlalu kemas untuk menjadi kebetulan. Sesekali, akaun media sosialnya yang tidak pernah dipadam masih kekal terbuka tanpa kemas kini, menjadi tempat peminat meninggalkan pesanan. Kami rindu. Kau masih hidup dalam seni kami. Datanglah walau sekali. Tetapi tidak ada satupun respons. Yang tinggal hanyalah gambar-gambar silam, senyuman indah di Cannes, wajah tenang di Venice, seulas kata mutiara dalam keterangan, "The best moments are the ones no one else sees." Maka, kisah ini terus hidup, bukan kerana jawapan yang ditemui, tetapi kerana persoalan yang tidak pernah terjawab. Yasmin Hani mungkin sudah pergi jauh, atau mungkin masih di sini, bernafas di balik jendela tinggi rumah agamnya. Atau mungkin dia hanya ingin melihat apakah dunia benar-benar memerlukan kehadirannya, sebelum dia muncul kembali, dalam bentuk yang tidak disangka. Tapi untuk sekarang, pintu itu tetap tertutup. Langsir tipis itu hanya bergerak sedikit bila angin bertiup, dan nama itu, Yasmin Hani, terus bergaung di minda ramai sebagai simbol keindahan, kemewahan, dan sebuah kehilangan yang paling misteri dalam sejarah hiburan Malaysia. Pada suatu malam kelabu yang tidak bertarikh, seorang pemuda penghantar makanan tersesat arah dalam kawasan elit yang sunyi. GPS-nya gagal, lorong-lorong gelap seolah menggiringnya menuju ke sebuah rumah besar yang dindingnya diselimuti melati liar, tinggi dan sepi, seperti telah lama tidak disentuh manusia. Pintu pagar besi tempat tidak berkunci. Aneh, dalam dunia pasca moderni yang dipenuhi kamera dan kawalan akses. Dia tidak tahu mengapa, tetapi langkahnya perlahan-lahan membawanya masuk ke halaman dalam. Di situ, kolam renang tenang tanpa riak, berkilauan di bawah cahaya bulan yang kabur. Ada cahaya samar di tingkat atas, kelihatan seolah-olah dari lampu meja. Bayang seseorang berdiri di belakang tirai, hanya sesaat, lalu menghilang. Dia tidak mengetuk, dia tidak memanggil, hanya berdiri sebentar, diam, dan kemudian berpatah balik. Pintu pagar itu ditutup perlahan oleh angin. Hari esoknya, dia coba cari semula rumah itu untuk mengesahkan, untuk meyakinkan dirinya bahwa semua itu benar. Tetapi, lorong itu tiada. Rumah itu juga entah di mana. Di media sosial, seorang pengguna anonim mula memuat naik puisi-puisi pendek yang mirip dengan gaya tulisan Yasmin Hani dahulu. Puisi tentang waktu, cahaya, ruang, dan wanita yang menghilang dari cermin. Tiada nama, tiada wajah, hanya kata-kata. Ada yang yakin itu dia, ada yang menertawakan teori itu. Tetapi, puisi-puisi itu muncul setiap malam Jumaat, tepat jam 3.03 pagi. Dalam dunia hiburan, orang baharu datang dan pergi. Tetapi ada nama-nama yang tidak pernah padam sepenuhnya, bukan kerana mereka hadir, tetapi kerana mereka pernah hilang dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Yasmin Hani menjadi semacam dongeng hidup, dibisikkan dalam perbualan eksklusif, dibayangkan dalam kisah rekaan, diburu oleh mereka yang ingin tahu, tetapi tidak pernah bersedia untuk kebenaran. Dan di tengah-tengah segala andaian, rumah agam itu kekal berdiri. Atau mungkin tidak. Lilin aromaterapi masih terbakar, atau mungkin sudah lama padam. Putih, si kucing, mungkin masih menunggu di tangga, atau sudah menjadi bayang dalam cerita. Tidak ada siapa yang benar-benar tahu. Tidak ada siapa yang pernah benar-benar tahu.